Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Best, best, best. Apa khabar semua? Alright, Abang Abu bersiaran lagi dalam ilmu wang dunia akhirat. Bersama dengan Abang Abu setiap pagi 9 hingga 10 pagi di FB Abang Abu Mekanik Wang, dan juga sejak semalam Abang Abu cuba nak buat dekat IG juga. Jadi kita bersiaran bersama IG dan juga FB Live Abang Abu, iaitu FB Mekanik Wang, insya-Allah. Dan sebelum apa-apa, setiap hari perlu kita mulakan dengan istighfar. Jadi kita nak mula beristighfar sekarang. Tapi Abang Abu ni ada satu benda bila kita beristighfar dengan Abang Abu ni kan, bersama-sama dengan Abang Abu ni, apa yang saya nak adalah kita juga marilah sama-sama kita kongsikan ataupun share live kita pada hari ini kepada kenalan-kenalan kita, grup-grup kita. Mudah-mudahan mereka juga dapat bersama menikmati apa yang akan kita nikmati bersama pada hari ini. Sebab hari ini Abang Abu akan kongsikan mengenai ilmu wang dunia akhirat, tetapi step yang ketiga daripada 7 step. Saya dah sediakan step-step 1, 2 dah pun terlepas. Bagi yang terlepas, jangan risau kerana anda boleh juga mengikuti benda tu di YouTube Abang Abu, YouTube Mekanik Wang. Pergi tekan jadi apa ni? Allahu Akbar. Tolonglah saya ni tengah buat 2 kerja. Itulah lelaki ni kalau buat 2 kerja tak boleh kan. Like dan jadi kita punya subscriber. Sebab setiap hari Abang Abu akan upload benda-benda baru yang kita bincangkan mengenai kewangan. Alright, semua pasal insya-Allah pasal duit dan juga bisnes akan saya uploadkan di sana. Jadi kalau anda adalah apa kata orang tu yang ikut Abang Abu setiap hari, pastinya awak akan dapat sesuatu yang best sangat. Jadi kita ambil masa ni untuk kita beristighfar sambil kita kongsikan kepada rakan-rakan kita. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتب إليك. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Alright. So selepas kita dah, kata orang tu, kita dah mula beristighfar, mudah-mudahan dengan istighfar kita Allah akan menjadikan urusan kita pada hari ini sentiasa dalam keadaan yang sangat-sangat best. Alright. Dan apa kata kita meneruskan juga dengan tekanan love kita. Kita tekan love. Saya tak nampak adik-beradik ni. Adik-beradik belum masuk lagi ni. Diorang tengah tidur lagi ni. Alright. Tengah tidur lagi ni kot. Alright. Bangun pagi. Dah pukul 9. Alright. Dan bagaimana keadaan di tempat awak? Hujan ke? Mendung ke? Panas ke? Selesa ke? Dan hari ni tempat Abang Abu di sebelah sana, tempat orang jogging banyak ni kan. Di situ keadaan memang cerah. Memang best. Saya tak turun pula hari ni. Saya tak turun ke mana-mana. Saya just lepak dekat atas ni dan saya terus buat benda yang saya suka lah. Kan, inilah norma baru kehidupan kita sejak PKP. Terima kasih kerana yang tekan love. Teruskan tekan love. Hari ni panas di Singapura panas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Muhammad Yusri yang masuk awal pagi tadi ya. Salam, dia cakap. Subscribe dia pun dah bagi tahu sebab saya suruh subscribe YouTube Abang Abu bagi yang mungkin Selepas sesi episod 39, episod 40, 140, episod 41 hari ini. Dan kita nak membincangkan step yang ketiga. Yang kita akan bincang sebentar lagi. Tapi sebelum tu, apa kata kita bersama-sama kita sembang-sembang dulu. Dan bagaimana dekat situ Syafiq Wengers, alright. Kita ada Husaini Helmi, kita ada MI Al-Qasim, alright. Nyam Tina juga dekat sini. Haziq Mat Fauzi juga ada di sini. Sama-samalah kita kongsikan kepada member-member anda yang lain juga, insyaAllah. Alright, dan saya pasti Alhamdulillah ada sinar mentari ya, sinar matahari. Teruskan tekan love sebab 1000 love adalah satu semangat, pembakar semangat untuk Abang Abu untuk meneruskan dan bagi banyak lagi, insyaAllah. Alright, sambil-sambil itu seperti biasa, makanan minda saya adalah soalan anda. Kalau anda ada soalan, dipersilakan tanya apa saja soalan mengenai kewangan. InsyaAllah Abang Abu akan cuba sedaya upaya untuk menjawab semampu yang saya tahu dan semampu mana yang saya faham mengenai soalan anda. Pastinya akan saya jawab. Alright. Okey, terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan tahniah dan juga satu tepukan yang hebat kepada semua anda yang datang jauh. Alright, saya juga nak tahu awak ni daripada mana? Negara mana? Negeri mana? Daerah mana? Sebab kita nak tahu daerah awak ni macam mana sekarang. Alright. Kalau di Kuala Lumpur memang kita PKPD. Dia tak boleh keluar daerah. Kalau nak keluar perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada pihak berkuasa untuk kita keluar. Alright. Tapi itu bukan alasan untuk kita tak buat kerja, tak buat apa-apa kan. Tak boleh. Inilah masa-masa seperti yang kita tahu first, awal-awal masa PKP ni, ramai yang mula dapat melihat betapa mereka mempunyai ruang dan peluang untuk merapatkan diri kepada Maha Pencipta. Kan, kita dapat banyak lakukan banyak benda, malahan like puasa kita, terawih kita, malahan hari raya kurban, banyak kita sambut bersama dengan keluarga dan juga bersendirian. Kalau anda bersendiri kan, sendirian, kita dapat lakukan banyak benda-benda tu. Dan di samping tu juga PKP dan benda-benda yang berlaku memberikan kita banyak ruang dan peluang untuk kita memikirkan benda-benda yang tak pernah kita fikir sebelum ni. Tak pernah Abang Abu akan berada dekat sini ya, bercakap setiap hari, dan saya sekarang dah mula belajar pasal IG pula kan. Right, banyak benda adalah satu benda yang mungkin tak pernah saya terfikir untuk buat, tapi disebabkan PKP kita mula belajar sesuatu, kita buat dan akhirnya kita dapat keyakinan bahawa apapun keadaan, rezeki itu milik Allah. Allah boleh bagi rezeki dengan seluas-luasnya, dengan sebesar-besarnya dalam apa keadaan pun. Ini adalah satu bukti yang jelas untuk kehidupan Abang Abu sendiri. Alright, kalau sebelum ni mungkin kita rasa yalah kita bekerja, kita buat dan sebagainya. Tapi PKP menjadikan kita lebih fikir. Dia memberikan kita lebih fikiran yang sebenarnya memang Allah yang berkuasa segala-galanya. Alright, memang Allah, dia nak bagi, dia akan bagi. Alright, dia berikan. Kita yang penting kita jangan putus asa. Kita jangan rasa down, kita jangan rasa hampa, kecewa. Ni semua kita tolak tepi, right? Kita tolak tepi dan kita terus usaha dan kita berdoa, kita buat bersungguh-sungguh, kita bersabar dalam menghadapi segala ujian, cabaran, apa tu pun kita meneruskan dan pasti awak akan mula melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah satu hadiah yang Allah bagi kepada orang-orang yang sabar dan meneruskan dengan penuh yakin pada Allah. Jadi saya nak sampaikan benda tu sebelum kita nak mulakan sesi kita. Tapi jangan berhenti tekan love, sebab love itulah yang saya memang nak sangat tengok. 1,000. Mana adik-beradik? Mana adik-beradik kita? Masih belum ada adik-beradik kita yang datang kat sini. Saya tengok sini sebab sini ada IG. Saya sekarang mula buat pula dengan IG. Saya nak juga rakan-rakan follower pula, kawan-kawan saya yang
dah pun like, dah pun bersama dengan Abang Abu, follow Abang Abu ni, dapat juga manfaat daripada apa yang saya setiap hari kongsikan dalam ilmu wang dunia akhirat. InsyaAllah kita nak kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Mudah-mudahan Allah akan memperkenankan doa-doa kita ni dalam kita mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Alright. Jadi kita nak tengok apa ni? Tak sabar nak jumpa pagi, lama tak join ni. Lama tak join, tak sabar. Alright. Allahu Akbar. Terima kasihlah kerana semangat. Selamat pagi Clarice Andrian juga ada kat sini. Clarice Andrian, selamat pagi dia cakap. Waalaikumsalam. Selamat pagi Clarice. Dan kita juga soalan. Niat mau beli emas perlu tunggu harga turun ya? Saya dari Sabah. Sebenarnya tak perlu. Alright, dalam nak beli emas ni tak perlu kita nak tunggu harga turun dan sebagainya. Melainkan kita beli berkilo-kilo lah. Kalau beli sekilo, 2 kilo tu, insyaAllah lah memang kita kena tengok harga dan sebagainya. Tapi bila kita nak melabur ataupun menyimpan dalam emas, pada pandangan Abang Abu, tak perlulah kita nak kisah sangat sebab biasanya kita akan beli 1 gram, 3 gram, 5 gram, mungkin sampai 10 gram pun tak perlulah risau sangat mengenai keadaan harga tu. Sebab niat kita ni pun niat nak menyimpan, niat mau beli emas. Jadi bila niat tu tak perlulah tengok sangat sebab harga emas ni memang harga yang saya rasa pada jangka masa panjang kalau kita mula menyimpan dia akan mesti lebih daripada apa yang kita bayar. Maksudnya pasti akan ada keuntungan insya-Allah. Alright. So okey, ada soalan lagi, kita ada soalan satu lagi soalan yang ada kita kat sini ada soalan. Semalam ada cerita tentang pelaburan emas. Apa beza emas perhiasan dengan emas yang jual kat bank tu? Mohon pencerahan. Okey. Dalam menyimpan emas ni dia tak ada masalah tau. Ramai orang cakap ini dan ini. Pada Abang Abu, dia tak ada masalah kita nak kumpul apa. Alright? Kalau orang nak beli yang berperhiasan, tapi belilah emas yang betul, bukan emas tiruan ke atau emas company-company yang memang buat perhiasan dan tak ada emas langsung. Kita tak nak macam tu. Emas yang ada nilai sekurang-kurangnya 99.6 kind of like thing. Dia ada 1996 point something. Emas-emas yang sebenarnya ada kualiti emas. Alright, itu untuk orang yang nak beli perhiasan. Tak salah. Setiap bulan kita beli sikit perhiasan, janji ada nilai. Alright, itu satu. Tapi bagi mungkin yang nak mengumpul sebagai satu pelaburan, maka dia bolehlah beli dalam bentuk bentuk bar, alright, bentuk bar ataupun dina dan sebagainya yang boleh didapati di kedai-kedai biasa, bukan bank saja, kedai-kedai pajak, kedai-kedai yang jual emas, dan pastikan benda ni berdatang dengan sijil dia ada sijil dia, alright, dan ini adalah cara untuk kita memulakan. Jadi mula dengan 1 gram, kalau tak boleh langsung kalau boleh, alright, 5 gram, 10 gram, ataupun nanti tukar boleh jadikan 10 gram, alright, macam tu. Jadi kita mulakan perjalanan macam tu. Is that okay? So itu untuk Yusri lah alright. Okay, Hasma Hitomi juga ada kat sini. Hasma Hitomi, selamat pagi Hasma. Alright, dan Radia Nordin juga ada kat sini. Jam Hasna kat sini. Nazlin Mustafa daripada Singapura. IG, aku baru nak buat dalam IG ni. Mudah-mudahan orang IG ni mulalah tengok juga kan. Sebab Facebook saya dah mula buat. Saya belajar juga dalam PKP ni, macam-macam kita belajar. Dan kita kena terus belajar dan belajar. Kita tak payah nak tunjuk kita ni pandai, hebat macam mana pun. Ada ilmu yang kita boleh belajar. Jadi kita terus belajar. Alright. Okay, Hasma Hitomi, insyaAllah kita jumpa nanti dalam 14 hari bulan. Program SOF, Sekolah of Financial Freedom yang akan berlangsung daripada 14 November sehingga Ogos 21, program yang berbentuk seperti diploma, alright, untuk 10 bulan tu insya-Allah. Alright, tahniah kepada mereka yang dah pun menyertainya. Alright, kita ada Mariam B Abu Bakar daripada Singapura, ada kat sini dia cakap. Kita bagi tepukan kepada Mariam kerana memperkenalkan diri dia daripada Singapura. Alright, dan juga kita ada Siti Hadijah. Assalamualaikum pagi AA. Waalaikumsalam. Alright, dan juga Amin. Assalamualaikum Abang Abu. Waalaikumsalam. Apa pendapat Abang Abu tentang hasrat rakyat menggesa kerajaan untuk mengeluarkan pengeluaran 10,000 secara on-off dari akaun KWSP? Alright, itu soalan daripada ni, dan benda soalan ni dia berbentuk sedikit kontroversi kan, all those stuff. Tapi pada saya nak ambil pendirian yang sangat senang sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ni. Alright, sebab bukan semua orang yang dalam KWSP itu memerlukan 10,000.
Dia bukan semua. Bukan semua orang yang sebenarnya memerlukan, sebab masing-masing mempunyai pekerjaan lagi, ada lagi pekerjaan dan sebagainya, mereka bolehlah, boleh okey. Tapi ada juga yang mungkin terkesan dengan apa yang sedang berlaku ni, sangat terkesan. Mereka ni sangat terkesan sehingga mereka perlu melakukan benda-benda yang mungkin sangat menyedihkan untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Jadi, pada pandangan Abang Abu, KWSP memerlukan satu cara baru, kaedah baru kepada kumpulan-kumpulan yang sasar. Contohnya, dia targeted customer or clients, dan juga perlu adakan sesi counselling. Sebenarnya kalau kita nak keluarkan, mereka perlu hadir sesi counselling untuk kita go through the process. Kita nak tahu sebelum kita nak bagi ni, awak betul-betul perlu ke? Kalau awak dapat ni pun, apa yang awak nak gunakan supaya duit tu tak akan digunakan untuk benda-benda yang tak ada faedah. Kenapa perlu benda ni? Sebab bukan kita cakap kerajaan tak boleh bagi. Kerajaan boleh dan perlu bagi pada mereka-mereka yang memerlukan. Tetapi kita tak boleh just simply give it without proper kind of like, ada kriteria. Maksudnya dia kena jumpa, kita ambil tahu apa masalah dia. Kalau masalah tu genuine, then kita akan bagi mereka. Alright? Dan lagi satu adalah dengan kita nak menyelamatkan. Sebab ada kadang-kadang pihak-pihak tertentu, contohnya ni biasa orang skim cepat kaya, orang pelaburan-pelaburan ni, dia akan mendesak semua orang ni. Sekarang kau dah boleh keluar lah 10,000, kau pergilah keluar, ambil duit tu masuk kat aku akan buatkan kau kaya. Ini masalah dia. Ini masalah yang akan berlaku sebab orang-orang yang ada kepentingan akan mendesak orang yang mungkin tak perlu pun, tak ada penting pun untuk keluarkan duit tu dan melabur dengan mereka. Ini yang perlu kita faham dalam proses ni, alright? Sebab tu bila kita nak keluarkan, pada pandangan saya sendiri, awak perlu ada satu sesi counselling. Maksudnya sebelum dia boleh nak keluar, dia boleh apply, alright? Bila apply, dia ada permohonan dia, kita panggil dan pihak KWSP akan adakan sesi interview ataupun sesi counselling untuk mereka bagi tahu dan go through the process. Kalau betul-betul genuine dan ada nolak, dan dia boleh keluarkan. Yang mungkin tak ada, dia akan di-reject. Kerana kita perlu faham benda-benda macam ni. Alright? Ni mungkin ada kontroversi sikit, tapi saya just bagi pendapat saya sendiri. Alright? Okay, kita juga ada kat sini, betul cakap Abang Abu, tanpa henti doa, Tuhan akan makbul doa saya. Syukur dah saya jumpa orang macam Abang Abu. Banyak motivasi kewangan dan juga hutang jahat dah sikit-sikit selesai. Tapi Clarice, saya nak awak join SOF, program berjangka, berskala panjang. Sebab ilmu ni perlu diletakkan secara berstruktur supaya awak dapat sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin awak dengar hari ni, dengar benda-benda macam ni, akan memberikan awak sedikit benda. Tapi banyak benda yang sebenarnya saya bagi dari segi asas saja, sebab benda yang lanjut-lanjut ni perlukan pencerahan yang betul. So untuk tu perlu join kelas. Alright, contact Abang Abu. Right, join kelas super iaitu SOF, Sekolah of Financial Freedom, 10 bulan secara maya, secara online. Awak boleh belajar pada masa dan waktu yang awak sendiri nak tetapkan. Kita ada live session, kita ada recorded session yang awak akan boleh dapat ilmu-ilmu secara berstruktur dengan satu tujuan mencapai financial independence. Itu yang Abang Abu sediakan dalam program SOF tu. Jadi saya sangat alu-alukan, alright, Clarice tadi untuk join. Clear ke clear? Alright, Gaya Ahmad juga ada kat sini, dan ya kat sini A Little Handbag Dream, okay, juga ada kat sini. Bismillah. Aus. Gaya Ahmad juga hadir, dia juga hadir. Saya hadir ni macam kat sekolah. Saya cikgu, saya datang ni, pergi ambil kedatangan. Ida Salsa, Kak Ida, Assalamualaikum, selamat pagi AA dan sahabat-sahabat. Dia cakap, alright, bijaknya solution Abang Abu ni, dia bukan pasal bijak, dia logik. Dia tak perlu bijak dalam membuat decision, dia kena ada logik. Bila ada logik, dia ada bijak lah. Terima kasih jawab soalan. Yes, itulah sebab saya tanya kat sini. Alright, nanti saya PM AA. Ya, PM, dapatkan detail dan terus join, sebab kita akan start pada November 14 hari ni. Sabtu ni kita dah mula start program tu, orientation. Bagi yang belum join, saya
Saya tak nak cakap lah, tapi itu adalah satu kerugian yang sangat nyata dalam keadaan kita nak memandaikan diri kita dalam kewangan untuk kita dapat mengawal dalam apapun situasi. Kita perlu satu keilmu kewangan dan bimbingan yang berterusan dalam kita menghadapi dan menyelesaikan masalah yang muncul daripada apapun krisis yang berlaku. Jadi, saya sangat-sangat mengalukan sebab saya yakin semua ramai yang kita sedang menghadapi ataupun melalui benda ni memerlukan satu sistem, satu ilmu dan satu juga apa kata orang tu satu ilmu, satu bimbingan yang berterusan supaya kita boleh keluar daripada apapun isu-isu yang sedang berlaku. Alright? Jadi terima kasih kepada anda semua. Alright, Gaya Ahmad juga ada kat sini. Assalamualaikum AA dan adik-beradik semua. Alright. Okey, dan sekarang kita nak juga ada satu lagi soalan. Alright. Apa pendapat AA tentang orang yang taksub pada kemewahan dan orang yang mengejar kekayaan? Saya tak nak cakap apa-apa sebab benda tu dia punya hak dia. Dia nak dia ni. Pada saya, kalau dia lakukan benda tu untuk satu niat yang betul dan okey. Kalau tak, pada saya Allah tak bagi hidayah. Tu je lah. Allah ni kan dia cakap dia akan memilih, dia akan pilih orang-orang yang dia nak bagi hidayah. Siapa yang akan dia akan bagi hidayah? Orang yang rapat dengan dia, orang yang sentiasa minta doa kat dia. Nolak, insya-Allah Allah akan bagi. Tapi kadang-kadang kita lupa dan kita terus berkejaran untuk mendapatkan kemewahan taksub. Itu maksudnya dia adalah dah jauh daripada Allah. Dia dah mula, especially kalau kita orang Islam, maka kita dah jauh lah daripada Allah. Kan, jauh daripada benda tu. Sebab kalau kita duduk mengejar benda tu tanpa kita faham yang satu hari kita akan mati, yang satu hari kita akan ditimpa penyakit, kesusahan dan sebagainya. Kalau kita duduk mengejar tanpa kita buat satu persiapan yang rapi mengenai kehidupan yang selepas ni, maka pada saya dia tak dapat hidayah Allah. Allah tak bagi hidayah. Dia dah jauh daripada Allah. Itu saya punya thought sendirilah. Jadi saya pula tak nak bagi pendapat apa-apa. Itu terpulang pada masing-masing. Dia nak kejar, dia nak taksub dengan kemewahan, silakan. Tak ada masalah. Itu dia sendiri punya. Jadi kita mula fikir, adakah aku perlu sampai begitu kan? Dia berkejaran kalau untuk kemewahan, untuk dia kumpul sebagai dana untuk kita ke hari seterusnya, dan okey. Tapi kalau dia kejar, hanya dia ingat, dengan benda ni dia akan dapat kemewahan yang luar biasa. Dengan benda ni orang akan respect dia. Dengan benda ni orang akan mula melihat dia macam seorang yang berjaya. Alright, kalau itulah tujuan dia, mungkin dia akan menghadapi kekecewaan. Sebab akan ada orang yang lebih kaya daripada dia. Macam mana pun dia nak jadi kaya mewah. Hello, ada orang yang lebih kaya daripada engkau. Kau jangan nak belagak. Macam tu. Jadi kita tengok dia macam tu lah cara kita tengok kan. Okey lah, ada orang lebih kaya daripada engkau pun. Bukan kau. Macam tu lah lebih kurang. Alright, so saya haraplah soalan yang awak tanya ni dia macam bagilah sedikit penjelasan. Alright. So kita masih 9.30 dan saya sudah pun capai 1,670 love. Dan kita hari ni alhamdulillah kita ada lebih kurang 15,000 orang yang sedang menonton di IG kita ada 3,000 orang sedang menonton hari ini. Alright, kita 3,000 dan kat sini kita ada 14,000, 17, 20,000 lah hari ni kita tengok. Hari ni tak tahu, haus sangat. Saya minum vitamin C. Pagi-pagi kita minum vitamin C. Alright. Hari ini Abang Abu nak bagi nombor 3 daripada step. Okey, step. Kita dah belajar step. Kalau ada soalan boleh tanya lagi. Jangan risau, boleh tanya, Abang Abu boleh jawab. Selepas 6.30 ni pun kita masih boleh jawab. Right? Sebab program kita adalah daripada 9 hingga 10. 1 jam saya bagi masa untuk saya nak memberi manfaat kepada anda. Dan satu pesanan yang saya dapat daripada ustaz saya, Abang Abu, dia cakap, Abang Abu, saya sangat, macam dia cakap, dia sangat happy tengok saya banyak memberikan masa saya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Bagus dia cakap. Tapi dia juga bagi tahu, dia macam tahu pula aku macam dah kurang baca Quran. Minta maaf ya Allah, aku tak nak. Kan kalau dulu memang setiap hari saya memang baca setiap hari, dan pagi tu memang baca lah kan. Tapi taklah baca malam. Tapi ustaz saya cakap, Abu, dia cakap, okey, alright, satu je nasihat, banyakkan baca Quran dia. Banyakkan baca Quran pagi, siang, malam dia. Siang, malam, banyakkan baca Quran sebab dengan Quran tu ada nur dia cakap, ada cahaya.
Dengan baca Quran tu ada cahaya. Cahaya inilah yang menjadi ilham kepada abang-abu. Kalau abang-abu nak lagi banyak kan, kita nak dapat banyak lagi ilham, banyak lagi daripada ilham ni, kita kena banyak baca Quran. Kita banyak baca Quran, insya-Allah banyak ilham-ilham yang tak pernah kita terfikir juga akan datang. Jadi saya juga nak sampaikan mesej ustaz saya kepada anda semua yang tengok abang-abu, yang watch, yang dah share, yang ni whatever semua. Tapi hari ni saya nak anda share juga sebelum saya nak sampaikan. Sekurang-kurangnya terdapat 20,000 lah. 20,000 orang menonton baru. Sedap, kita naikkan sikit. Alright, sekarang baru 18,000. Kita dapat 20,000, 22,000, 25,000 tu dah bagus sangat lah untuk kita nak berkongsi. Sebab saya nak benda ni sampai kepada 25,000 orang di luar sana sekurang-kurangnya. Sebab dia akan pasti terjadi. Sebab niat dia adalah lebih daripada 25,000 orang, tapi saya nak keyakinan, mata saya nak kena nampak ni, yang 25,000 orang telah pun mendapat benda ni setiap hari. Alright, saya dapat memberikan sesuatu yang baik untuk mereka dan hari ini adalah hari yang ketiga. Bagi yang terlepas, yang 1 dan 2, pergi tengok dekat YouTube saya. InsyaAllah YouTube tu saya dah ada. Episod 139, episod 140. Dan hari ini adalah episod 141 di mana step ketiga. Alright. Step pertama untuk saya nak macam kita nak apa ni, kasih apa, Allah, aku terbaca pula si Suhaimi sampai aku dah tak keluar. Dia cakap apa, kau tengok, ni hari live bersama Adi Putra ke? Macam Adi Putra je. Aduh, aku dah tak boleh berbual lagi ni. Aduh, apa ni? Aduh, ya Allah. Kenapalah orang ni? Aduh, aku dah tak boleh tahan ni. Aduh, dia cakap macam tu. Aku ni macam Adi Putra, dia cakap. Aduh, aku dah tak boleh berbual lagi. Ada lagi ke yang nak cakap macam Shah Rukh Khan ke? Aduh, ya Allah, cakaplah sikit. Aduh, aku nak tengok ni. Aku dah tak boleh berbual lagi. Sebab dia dah cakap aku macam Adi Putra. Nampak tu dia tulis. Ini hari live bersama Adi Putra ke? Macam Adi Putra je. Alright, tak apalah kau orang ni kan. Alright, okay now. So, refresh balik. Kalau hari pertama kita cakap, first kali kita kena buat apa? Kita kena buat apa? First kali, abang-abu ajar first punya. Alright, kita kena mind our own business. Kita kena ada BMW, kita cerita betul kan? Dengar baliklah yang tu. Kedua, semalam kita cerita pasal mengenai kita kena ada kontrol, betul? Betul tak? Kita kena ada kontrol. Dan hari ni sebenarnya saya nak just like go back kepada benda yang saya dah sediakan ni. Alright, hari ketiga ni, alright, yang ni sangat-sangat penting sebab ramai orang dia nampaknya dia lupa bab ni. Alright, hari ketiga adalah step ketiga. Step ketiga ni, step 1, step 2, step 3 untuk kita mencapai kejayaan kewangan ataupun sukses kewangan ni. Step ketiga hari ini abang-abu nak kongsikan. Alright, kita nak kongsikan step ketiga. Alright, saya lepas ni nak tinggalkan kat sini ke sini? Sini. Ini kenalah kat sini sikit. Macam tu Okey, step ketiga hari ini step kedua. Saya ulang baliklah step 1. Step 1 adalah mind your business. Tu step 1. Tak nampak? Nampak ke tak nampak ni? Mana tak nampak ni? Tulis atas sangat? Okey, aku tulis atas sangat lah. yang dekat mana ni? Dekat IG dia nampak. Yang dekat Facebook tak nampak. Alright? Okey, step kedua yang kita bincang adalah control. Okey, control apa? Your cash flow. Control keluar masuk. Betul, kita dah cerita pasal benda tu. Correct? Tak nampak? Sekarang nampak? Mind your business, control. Ketiga hari ni kita nak cerita benda yang kalau faham benda ni, inilah dia punya step-step untuk kita mencapai kejayaan kewangan yang betul. Alright? First, mind your business. Apa tu? Pergi dengar balik. Kedua, control. Pergi dengar balik. Alright? Pergi dengar balik. Dalam YouTube saya dah ada dah. Awak boleh pergi dengar. Episod 139, 140. Dan ketiga hari ini saya nak cerita pasal faham apa itu risk dan risiko. Apa itu risiko ataupun dia bukan what is risk and what is risiko ataupun risky. Apa itu risiko dan apa itu bahaya. Risiko dan risky. Sebab ramai orang ni, kenapa diorang tak mencapai sesuatu walaupun mereka melabur tau. Diorang melabur,
Dia orang buat benda yang kena buat. Ada yang bekerja, dia cari duit, dia kumpul duit, semua. Dia bukan orang yang malas kan. Dia buat, tapi mereka masih juga tak dapat berjaya mencapai sesuatu tu. Kenapa? Sebabnya mereka tak faham apa itu risk dan apa itu risky. Apa itu risk dan apa itu risky? Ini yang menyebabkan seseorang tu macam dalam membuat kesilapan. Mereka tak berjaya. Walaupun lain semua dia buat. Dia pergi belajar lah. Dia pergi belajar dengan cifu. Dia pergi belajar dengan mentor. Dengan otai. Semua dia pergi belajar. Dia keluar duit macam-macam. Tetapi mereka tak capai juga kejayaan kewangan disebabkan mereka tak faham risk dan risiko. Risk dan risky. Semua benda ada risk. Tak ada benda yang tak ada risk. Kita buat apa pun ada risk. Sebab tu kita mula berhati-hati nak dalam pelaburan. Risk dia memang ada. Okay? Risk tu ada. Tapi risk tu boleh kita kawal dan boleh manage. Sebab tu orang yang berjaya dalam pelaburan, dalam kewangan, dalam kekayaan ni, mereka yang pandai dan tahu macam mana nak mengatur ataupun manage, mengurus risiko dia. Itu yang penting. Alright? Tetapi masalahnya ramai yang melabur, dia bukan ambil risk tau. Dia risky. Risky ni dia buat benda yang dia tak faham, dia tak ada ilmu, dia tak ada dia sebenarnya dia nak cepat dapat duit sebab dia ada masalah. Jadi bila dia nak menyelesaikan masalah, maka dia nak mengambil sesuatu tanpa mengira apakah logiknya benda ni. Dia hanya tengok benda-benda yang mereka janjikan. Orang tunjuk gambar dia ni dapat 10 juta, dia ni dapat 20 juta, dia ni buat benda ni. Ini semua gambar saja. Kau pergi tanya orang-orang tersebut apa yang sebenarnya dia orang buat. Alright? Jadi ini benda penting. Ini tak, kita tengok, kita terus, kita melabur lah 10,000 lah, 20,000 lah, konon-konon sebab orang ni dah buat. Siapa orang tu kau pun tak tahu. Kan kau pun tak tahu kan. Kau cuba pergi tanya. Tanya betul ke benda-benda macam tu. Jadi pada Abang Abu, awak boleh melabur tapi melabur dengan memahami risk and risky. Macam mana kita nak tahu, alright? Benda tu perlu datang. Sebab tu saya suruh belajar. Belajar ilmu kewangan dulu. Jangan kita nak mengejar kekayaan. Kita mula belajar ilmu kewangan. Ilmu benda yang kita perlu. Itulah ilmu yang kita kena belajar dulu. Masalahnya, ramai orang bila dah habis duit dia orang, kan, dia pergi buat tu, dia pergi buat ni, dia pergi semua benda ni, dah habis semua, baru dia nak belajar. Itu masalah dia. Itu masalah dia sebab manusia ni dikontrol oleh emosi. Emosi ni dia kontrol dia. Sebab itulah mereka melakukan perkara-perkara yang pada pandangan mereka, ini boleh selesaikan. Nampak Jadi pada Abang Abu ada 3 benda yang awak kena belajar. Alright? Pertama, awak kena belajar ilmu agama. Setiap hari tengok Abang Abu punya profile page. Saya akan setiap hari share 2 kuliah. Kuliah subuh, kuliah maghrib. Untuk kita sentiasa memantapkan kita punya ilmu agama yang perlu kita ada. Kedua, kita perlu ada ilmu motivasi. Apa yang belajar daripada Abang Abu ataupun ramai orang yang buat motivasi kan. Setiap hari dia buat video and all those stuff. Itu adalah motivation yang perlu kita ada. Sebab benda ni sangat perlu untuk kita sentiasa berada dalam satu keadaan yang positif. Kita dapat menerima benda-benda yang positif. Jadi kita kena belajar ilmu tu. Dan ilmu yang ketiga yang wajib pada pandangan Abang Abu dalam keadaan dunia sekarang, perlu ada ilmu kewangan. Ilmu kewangan tu kena ada sebelum nak berniaga. Ilmu kewangan kena ada sebelum nak melabur. Ilmu kewangan perlu ada sebelum kita nak buat apa-apa pun. Ambil hartanah, whatever. Kena ada ilmu kewangan. Itu sangat-sangat penting. Jadi pada Abang Abu, alright, so perlu ada ilmu kewangan. Jangan kita terus nak mendapat jadi kaya dengan melabur tanpa ilmu kewangan yang betul. Sebab itulah dalam Sekolah of Financial Freedom yang akan berlangsung selama 10 bulan, alright, kita dah ada batch yang pertama sedang pun melaluinya. Batch kedua kita akan bermula pada November ni dan batch ketiga mungkin tahun depan baru kita akan start balik. Jadi bagi anda yang mungkin nak berterusan sebab lagi awal lagi cepat kita dapat kita punya hasil dia. Lagi awal kita akan mula dapat melabur kan. Sebab kita ada ilmu ni. Dia macam membina bangunan tanpa asas. Ramai orang dia membina bangunan tanpa asas, tanah kosong dia terus nak buat bangunan. Ini analogi yang selalu saya gunakan, alright? Tapi untuk satu
satu kekukuhan dalam apa yang kita bina, perlu ada satu foundation. Dan foundation itulah sebenarnya ilmu kewangan. Awak nak melabur, ada ilmu kewangan. Awak nak melabur dalam hartanah, ada kena ilmu kewangan. Awak nak berniaga, ilmu kewangan. Semua ni, awak tak berniaga, awak bekerja. Nak hidup dalam dunia ni, kena ada ilmu kewangan. Alright? Semua orang memerlukan ilmu kewangan. Jadi, sebab tu, saya nasihatkan kepada anda yang mungkin nak bekerja, ataupun nak berniaga, nak melabur, tolong datang belajar dulu. Alright? Okay? So, itu yang Abang Abu nak just kongsikan kat sini. Tahu apa itu risk dan risiko. Biasanya risk, orang yang mengambil risk, orang yang tahu apa dia punya kedudukan dia. Ini orang bijak. Dia tahu kedudukan dia. Berapa yang perlu aku simpan. Berapa aku nak perlu belanjakan. Apakah kalau aku tak ada pendapatan ni, boleh tak aku terus hidup dengan apa yang aku hidup ni? Maksudnya apa yang aku belanja ni, boleh tak aku teruskan kalau tak ada pendapatan? Itu adalah orang-orang yang dia tahu apa tu risk. Kalau aku melabur ni, apa risk yang aku capai? Alright, itu satu. Tapi riski inilah yang menyebabkan orang yang gagal. Apa tu riski? Kita mengambil tanpa kita ada satu sistem. Kita mengambil satu tu tak tahu apa kajian dia. Kita tak buat kajian. Kita terus melabur dan sebagainya. Itu yang saya namakan risk. Dia contohnya kalau kita main bola. Kalau kita turun padang tanpa satu strategi. Maksudnya kita tak ada strategi. Goalkeeper pun tak tahu siapa. Tak ada strategi lah kita turun. Risik. That is risk. Kita bermain mungkin attack saja. Kita 7 striker kita letak ke atas dan kita tak ada pertahanan. Padahal tim tu dia punya attacking dah proven boleh score 120 gol dalam satu season. Dan kita pula konon-konon nak lawan dengan dia. Kita letak tim konon-konon nak letak semua attack. So itu juga kita panggil dia risk. You are taking risiko. Maksudnya awak risky is risky. Dia risky. Awak mengambil risk. Dia risky. Risky dengan risk lain. Risky ni dia memang bahaya. Dia macam tu. Tapi risk ni kita dah macam okay, kita dah mula manage kita punya risk. Tahu ni tim kuat ni. Jadi kita nak letakkan pertahanan lebih sikit. Mungkin yang main defend ni lagi ramai. Dia macam tu. So sama juga dalam pelaburan. Right? Dalam pelaburan kita perlu faham apa itu risk dan apa itu risky. So ini adalah step yang ketiga. Contohnya mengambil hutang. Alright, kalau kita ambil hutang kan, hutang daripada bank. Sebab hari ni ramai yang mengambil hutang dan kita pergi belanja pula dalam benda yang tak ada keperluan. Kita belanja untuk kita nak mencantikkan kereta kita. Kita mengambil untuk kita nak menghiburkan diri kita dengan travel dan menghabiskan duit tu di tempat-tempat yang tertentu. Itu adalah risky. Awak ambil loan tu dan awak gunakan pada benda-benda ni, dia adalah risky. Tetapi kalau ambil benda tu awak buat berniaga contohnya, memang gunakan untuk perniagaan, untuk membeli hartanah. Alright, itu adalah risk. Alright, itu risk. Tapi risk tu manageable sebab awak dah buat kajian dan awak memang perlu berhutang. Yang inilah nama dia hutang baik dan hutang jahat. Hutang baik adalah hutang-hutang yang kita ambil untuk membeli aset-aset yang boleh memberikan kita pulangan ataupun memberikan pulangan jangka waktu lama, satu jangka waktulah. Itu kita namakan dia hutang baik. Hutang jahat ni pula kita ambil, kita pergi renovate benda, kita ambil kita nak berjoli, kita ambil kita nak macam nak cantikkan itu, cantikkan ni dan sebagainya. Ini juga pada saya adalah satu benda yang sangat-sangat salah. Alright? So itulah antara benda yang saya nak ni. Okey, kat sini ada soalan. Lumrah manusia memang suka pada hal keduniaan. Kenapa tu AA? Macam mana engkau sendiri divert this kind of attention every now and then? Sentiasa engkau boleh maintain your focus and refocus. Alright, ini bukan kuasa kita. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita minta dengan Allah, Allah akan pasti memberikan jawapan. Allah ni akan berikan jawapan. Alright. Jadi apa yang kita kena bagi ataupun buat adalah kita berserah pada Allah sebab kita tak ada apa pun kuasa. Kita serah pada Allah dan kita doa pada dia, mudah-mudahan dia tunjukkan kita jalan yang lurus. Sebab tu setiap hari kita berdoa pada Allah dalam solat kita, kita baca surah Fatihah tu. Banyak kali kita baca. Apa yang kita baca? Supaya Allah terima doa kita, tunjukkan kita jalan yang lurus. Alright, apakah jalan yang lurus? Dunia itu adalah penipuan. Allah cipta dunia itu untuk orang menipu, itu satu ujian. Kan? Dan Allah sendiri cakap, dunia ni adalah tempat bukan untuk kita nak berehat, maksudnya bukan untuk kita nak bersukaria, tetapi dunia ni adalah tempat untuk mencari bekalan akhirat. Maksudnya dunia ni akan datang dengan pelbagai penipuan. Dia akan tunjuk kekayaan sebagai cara untuk menipu kita, untuk larikan kita daripada fokus. Jadi kita kena ada prinsip-prinsip tertentu dalam hidup kita untuk kita
kita boleh at least maintain. Contohnya bergaul dengan orang-orang yang tahu agama. Kita bergaul dengan orang-orang yang tahu agama supaya mereka boleh memimpin kita. Dan kita ni mungkin taklah macam kita ni maksum kan. Kita bukanlah Nabi kan. Dan kita juga bukanlah orang yang memang warak. Kita ni manusia biasa yang memang akan melakukan dosa dan kesilapan ataupun maksiat dan sebagainya yang perlu kita kembali balik. Macam mana kita boleh kembali balik? Dengan bergaul dengan orang-orang yang tahu agama, orang-orang yang membimbing kita ke arah yang betul dan sebagainya. Jadi itu akan menjadikan kita lebih, kata orang tu, divert balik. Kan kita akan fokus balik. Sebab tu saya ajak you all dengar kuliah. Kan setiap hari dengar kuliah. Kuliah saya, awak tak cari ustaz. Saya dah ada ustaz dah. Ustaz bukan saya. Ustaz Isa. Ustaz saya. Dengar. Setiap hari saya kongsi. Setiap hari saya kongsi. Kan pagi dan petang. Awak tengok saya punya profil. Ada je. Dan awak akan belajar satu. Setengah jam je. Bukannya macam 2 jam, 3 jam kita duduk. Setengah jam. Kadang-kadang untuk program-program macam program Abu-Abu dan sebagainya. Sanggup duduk 3, 4 jam, 5 jam. Setiap hari pun kita sanggup. Kan? So, berikan masa untuk dengar kuliah. Kuliah-kuliah agama itu perlu kita dengar. Itu satulah untuk cara kita macam betulkan kita punya itu yang aku buat. Alright, aku tak buat apa-apa pun. Itu je untuk aku buat. Risk boleh kawal dan manage. Okey, Su tadi boleh live dengan AA. Su tadi boleh live dengan AA. Okey. Kita perlu ilmu agama, ilmu tesis dan ilmu kewangan. Betul Kak Maria, kita perlu 3 benda ni. Alright, ilmu kewangan sangat penting, betul sangat. Alright, now. Jadi itulah hari ni punya sesi. Step yang ketiga, kita ada 7 lagi. Saya nak tulis dulu supaya awak macam tahu. Ni esok step yang keempat, step yang kelima, step yang keenam dan step yang ketujuh. Kita ada 4 lagi yang saya akan kongsikan. Dan saya juga nak sangat bagi yang belum, Kak Ida saya rasa dah jadi adik-beradik soft. Kak Gaya saya tak tahu, belum lagi saya rasa. Suhaimi pun belum, dia bagi banyak alasan, itulah inilah dan sebagainya. Semua ni alasan saja. Okey, Yusri dah join, Alhamdulillah. Kak Maria saya tak tahu sama ada dah bersama dengan Sekolah of Financial Freedom. Satu program kewangan yang sangat unik, sangat berstruktur, is result focus and practical yang you boleh buat setiap hari. Dengan ada bimbingan-bimbingan daripada Abu-Abu dan grup dan sebagainya, right? So saya sangat menggalakkan bagi anda juga yang berada dekat mana ni, dekat IG juga. Alright, pergi dekat Facebook Abu-Abu, check dekat situ. Saya dah kongsikan sedikit mengenai program tu, insya-Allah. Bagi yang berminat, awak boleh juga direct dekat Abu-Abu. Dekat situ kita letak get SMS. Kan awak tekan tu, saya akan dapat SMS dan kita akan mula hubungi awak untuk kita bincangkan apa yang awak nak untuk bantu awak. Alright, kita sebenarnya nak bincang untuk bantu, nak bagi. Kalau benda ni mungkin tak sesuai, kita cakap jangan dulu. Jangan. Alright. So benda-benda macam tu untuk dapatkan sedikit. Dan dekat live ni kalau tengok kat atas tu, saya juga dah sediakan 2 meter. 1 meter kewangan dan 1 meter bisnes. So bila awak pergi dekat atas tu, betul-betul dekat kita punya live ni, kan ada tulis copywriting sikit kat atas tu. Alright, dekat situ saya dah letakkan meter wang bagi yang nak check meter. Nak tengok keadaan kewangan awak ataupun bisnes awak. Awak nak tengok bisnes tu. Okey, Kak Fuza kalau nak join, awak boleh actually like PM je dekat sini. Alright, boleh kita PM ataupun awak boleh pergi dekat okey, untuk mendapatkan detail itu nombor yang awak boleh actually like PM 6019-751-0509. Kita akan ada some voice note daripada Abang Abu mengenai program tu dan juga detail macam mana kita nak enroll. Dan juga kalau ada perlu apa-apa yang perlu saya nak terangkan juga, awak boleh just like komen, perlu penerangan, dia akan dapat voice note daripada Abang Abu. So lebih kepada voice note, kita tak akan hantar SMS dan sebagainya, right? Saya nak awak dengar benda tu, InsyaAllah. Jadi itu Kak Fuza, I believe it's going to like be a very very good program untuk awak sertai. Sekiranya kita punya matlamat adalah mencapai kebebasan ekonomi, kebebasan kewangan. Alright, ustaz saya juga cakap semalam, saya baca apa dia hantar semalam. Sebab saya ni suka berdamping dengan orang-orang yang ada ilmu agama yang tinggi ni kan. Jadi ustaz dia hantar satulah WhatsApp kat saya. Dia ada tekan pasal apa ni, ekonomi ni.
Okey. Alright. Okey, dia hantar ni saya baca kan. Alright, Alhamdulillah seronok tengok masa AA sentiasa terisi banyak memberi manfaat kepada semua. Moga Allah Ta'ala mengurniakan ilham yang baik pada AA untuk membimbing masyarakat celik ekonomi yang memerlukan senjata umat Islam. Celik ekonomi. Dia tak cakap celik wang, celik ekonomi. Maksudnya ekonomi adalah keseluruhan, bukan wang saja. Celik ekonomi kerana ia merupakan senjata umat Islam. Jadi kita perlu mengambil benda ni dan juga dia cakap nak pesan ringkas saja, selalu membaca Al-Quran siang dan malam. Padanya ada nur dalam kehidupan, alright? So adanya nur dan kita dalam program soft kita ada memang dalam program soft kedua-dua lah, batch yang pertama kita ada Ustaz Hafiz yang memang membimbing kita dan juga kita ada Ustaz Anas yang membaca Quran dan juga kita meletakkan hafalan ataupun khatam Quran adalah satu daripada KPI kita. Dan untuk sesi atau batch 14 ni kita ada Ustaz Hamdani yang akan membimbing kita di mana kita akan ada kata orang tu structure untuk kita menghatam Quran dalam 10 bulan at least sekali, right? So itu yang juga kita jadikan sebagai satu benda, right? Okay, so itulah yang Abang Abu nak kongsikan dengan anda pada hari ini. Kita dah pukul 9.50. Sekarang kita balik kepada soalan-soalan anda. Ada tak soalan? Alright, okay Fuzah, thank you. Kak Ida juga dia tanya, Kak Ida Salsa dia cakap, okey tanya pasal soft, jangan malu, okey dia cakap, okey. Ni siapa? Celik ekonomi senjata umat Islam. Alright, yang lain apa ada soalan? Kita ada 19,000 dekat sini, 19,000 orang yang sedang menonton dan di sini pula kita ada lebih kurang berapa ni? Dekat 4,000 ni tak naik-naik daripada tadi, 4,000 je. Alright, 4,000 orang dahsyat tu. Gila, gua baru first time buat IG live terus dapat 4,000, 5,000 orang. Kadang-kadang aku tengok dia orang kesian nak dapat seorang, dua orang pun susah. 3 orang susah, 4 orang pun susah. Orang dapat 4 orang pun susah, aku dapat 4,000. Kat sini berapa? Nampak? 19,000. Alhamdulillah. Okey, ada soalan? Okey. Minta aku ni kalau berbual je. Okey. Okey, ada soalan lah saya. Kenapa AA selalu tekankan kebebasan kewangan dan bukan tekankan untuk menjadi jutawan? Alright. Sebabnya mudah saja. Sebabnya mudah. Sebab jutawan ni tak ada formula. Saya tak boleh ajar. Tak ada formula. Dia tak ada satu formula untuk awak nak bagi ataupun cakap awak ni jutawan. Apa formula dia? So, tunjukkan formula sebab formula dia tak ada. Sebab tu ramai orang dia tak tahu apa itu sebenarnya jutawan. Jadi saya tak nak ajar benda yang menyesatkan. Benda tu sebenarnya menyesatkan. Dia menyesatkan manusia konon-konon nak jadi jutawan tapi apa kaedah dia? Apa dia punya formula dia? Apa dia punya basis dia? Tak ada. Jadi benda tu sesat. Pada saya, jutawan, kalau kita nak menjadi jutawan, kalau tak tahu apa benda adalah dia sesat. Jadi saya tak nak bawa orang sesat jalan. Saya nak ajar kebebasan kewangan sebabnya dia mempunyai formula yang sangat lengkap, praktikal dan jelas. Apa kebebasan kewangan? Adalah apabila kita sudah mencapai pendapatan pasif. Apa tu pendapatan pasif? Datang kelas, belajar. Pendapatan pasif adalah pendapatan-pendapatan yang kita dapat daripada pelaburan kita yang tak memerlukan kita punya income daripada pekerjaan contohnya. Alright. So, bila pendapatan pasif kita melebihi keperluan bulanan keluarga kita ataupun kita, maka bila kita dah ada kelebihan, maka kita dah mencapai financial independent ataupun kebebasan kewangan. Contohnya saya ada pendapatan pasif 15,000 dan setiap bulan saya perlukan 5,000 untuk saya punya kehidupan saya, bayar kereta, bayar rumah semua saya perlukan 5,000 je. Dan saya dapat 15,000 daripada pelaburan, bukan pekerjaan. Maksudnya saya tak perlu bekerja pun. Saya duduk rumah je, saya relax, saya buat apa, saya mungkin main game ke, saya main apa pun, pedulilah saya punya pasal. Tapi saya dapat pendapatan 15,000 daripada pelaburan ataupun perniagaan yang saya dah sistemkan and all those stuff. Benda tu datang dan saya bayar. Saya dapat 10,000 yang mungkin terpulang pada saya. Saya mungkin nak derma kat orang ke, saya nak derma kat sekolah tahfiz ke, saya nak derma kat masjid ke, saya nak gunakan benda tu untuk nak melabur lagi ke, terpulang pada saya. Jadi saya tak ada satu, saya jelas. So itu sebab Abang Abu lebih fokuskan kepada kebebasan kewangan dan bukan untuk jadi jutawan. Tapi manusia tak faham. Dia rasa macam kebebasan kewangan ni macam apa benda ni.
Kan? Jutawan lah. Best. Sebab jutawan ada kereta besar, ada rumah besar, ada itu dan ini. Hello. Sebab mereka itu yang saya namakan sesat. Right? Benda tu menyesatkan. Jadi saya tak nak mengajar orang sesat dalam mencari jutawan tu. Saya nak ajar orang supaya dia jelas dan mendapat kejayaan kebebasan kewangan. Itu sebab dia. Yusri, boleh Boleh penjelasan saya agar awak macam clear sangat kenapa Abang Bu duk cerita pasal kebebasan kewangan, orang semua duk sibuk cerita pasal jutawan dia ni dah tak habis-habis dengan kebebasan kewangan dia. Faham kenapa saya bagi? Jadi bagi anda dekat sini, kita ada banyak ramai kat sini di IG. Apa kata awak just ambil nombor ni dan awak WhatsApp saya untuk tanya pasal benda ni. Apa itu solve? Alright, apa itu solve? Alright, nombor bang ni ada soalan ni. Ada satu soalan. Kita dalam keadaan alright, kita dalam keadaan denial, strategi first step. Yes, dia denial, dia dah tahu semua. Aku dah tahu semua, benda ni aku dah belajar, benda ni orang ni dah ajar. Hello, tak ada orang yang ajar financial independent dengan cara saya. Ramai ajar dia cakap financial independent, nak? Mai join MLM, kita jadikan awak financial independent. Awak nak? Mai join insurance, dia akan jadikan awak financial independent. Ini adalah myth ataupun satu kekeliruan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang mempunyai dia punya sendiri. Dia ada something yang dia hide behind. Macam apa? Dulu dia cakap apa? Di sebalik mi tu ada udang and all those stuff lah. Benda-benda macam tu. Okay? Alright, so Alhamdulillah, terima kasih jawab soalan banyak pula soalan hari ini. Alhamdulillah, jelas, penjelasan tu penting. Kalau kita jelas, maka best. Kenapa sangatlah AA untuk, kenapa kejap sangatlah AA untuk 1 jam, tambah setengah jam lagi, tak pas ilmu yang disampaikan. Sebab tu datang ke kelas, program. Ini bukan tempat saya nak belajar ni, kena ada adab-adab belajar. Ini kita dapatkan informasi, kita dapatkan sedikit-sedikit ilmu untuk kita betulkan. Tapi nak belajar kena ada adab, kena ada adab berguru, adab ilmu. Adab ilmu ni sebenarnya kita kena belajar secara tersusun, alright, dengan keadaan tertentu, dibimbing secara betul. Dia macam tu. Sebab tu saya ajak Siti Fatimah ni, alright, sama dengan Kak Fuzah tadi, join program ni. Join program Abang Abu ni, alright. Untuk nak tahu lebih, awak boleh call saja ataupun WhatsApp supaya kita dapat voice note. Alright, okay. So then you will understand more. Ia akan ada banyak masa menjadi adik-beradik Abang Abu. Macam siapa ni? Padu Sirau ni. Ni Mamari nama dia. InsyaAllah towards kebebasan kewangan with AA. Buang segala mitus jutawan. Bukan saya cakap jutawan tu memang ada, tapi tak ada formula. So macam mana kita nak jadi jutawan adalah first, capai financial independent dulu. Lepas tu baru kita tahu apa jutawan. Dia cakap apa pun kita boleh buat. Oh, 1 juta jutawan. Okey, aku buat 1 juta. Ataupun setahun 1 juta jutawan. Baru aku buat setahun 1 juta jutawan. Ataupun aku ada kemewahan 1 juta. Lalu, nampak? Confusion. Sebab tu saya tak nak orang confuse. Kita mari ke arah financial independent. Alright? So itu saja yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Saya harap apa yang saya kongsikan, step ketiga iaitu risk atau risky. Risk adalah benda-benda yang kita sudah pun buat kajian dan kita ada ilmu. Risky adalah benda yang kita buat tanpa ilmu. Itu menjadi risky. Alright? So saya harap anda, adik-adik Abang Abu yang sudah pun join SOF, pastinya anda tahu apa itu risk dan risky. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berjaya dengan mengambil risk tapi bukan melabur dengan risky. Alright, so itu saja insya-Allah. Alright, Muhammad Isri dia cakap apa? Jom join kelas. Tak kenal maka tak cinta dia. Allahu Akbar. Alright, so saya harap kita akan jumpa lagi esok. Alright, tetap tepat jamnya, jam tepat pukul 9 hingga 10 setiap hari dalam ilmu wang dunia akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini terus dapat dipraktikkan oleh semua yang mendengar, yang melihat, menonton. Terima kasih. Doakan saya untuk terus ikhlaskan hati, untuk terus memberi dan memberi. Mudah-mudahan anda berjaya mencapai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan anda. Itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok. Best. Den.